Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua hadirin sekalian. Terima kasih kepada semua kerana telah mengambil masa untuk menghadiri sesi webinar community pada hari ini. Nama saya Natasha Ilyas dan saya bekerja sebagai seorang kaunselor dan juga pembimbing kesihatan mental di Naluri. Topik webinar community pada hari ini bertajuk berkomunikasi dengan empati. Sebelum saya teruskan, saya ingin mengumumkan beberapa peraturan supaya sesi webinar ini boleh berjalan dengan lancar. Peraturan pertama ialah untuk hadirin semua, sila tanya soalan secara aktif, ambil bahagian dalam tinjauan pendapat dan suarakan pendapat anda dalam kotak sembang di sebelah kanan. Kamu boleh tulis @Natasha sebelum menulis soalan untuk berhubung terus dengan saya ataupun tulis sahaja soalan di dalam chat. Jika anda ingin menghantar mesej tanpa nama, jangan lupa klik hantar mesej peribadi. Ya. Baiklah. Agenda bagi topik pada hari ini ialah definisi berkomunikasi dengan empati, elemen berkomunikasi dengan empati. Kita juga akan berbincang tentang rangka kerja berkomunikasi dengan empati, mengendalikan perbualan yang sukar dan membina persekitaran kerja yang penuh empati. Saya akan membaca setiap ayat yang terpapar di sini dan saya ingin hadirin memberitahu saya jika setiap ayat ini menggambarkan komunikasi dengan empati atau tidak. Kamu boleh jawab ya atau tidak di dalam chat. Ayat pertama menyatakan, kamu ini pilih kasih ke? Kalau yang lain minta sesuatu, kamu tidak teragak-agak untuk memberikan kepada mereka. Tetapi bila giliran saya untuk meminta hak saya, macam susah sangat. Kamu berdendam ke dengan saya? Adakah itu komunikasi dengan empati, ya atau tidak? Saya tak nampak pun jawapan-jawapan anda. Ada ke sesiapa yang ingin menjawab? Okey, tak mengapa. Saya tak dapat respons dari semua. Saya akan teruskan ya. Jadi ayat kedua ialah kamu bekerja seperti bekerja dalam syarikat keluarga sendiri je. Pulang sesuka hati. Dan yang ayat ketiga ialah kenapa laporan ini tak betul? Kamu bekerja atau tidak? Jadi saya ingin memberitahu bahawa ayat-ayat ini tidak menggambarkan komunikasi dengan empati. Boleh saya tanya semua, adakah kamu semua tahu apakah empati? Thank you Sabarina, thank you for answering. Terima kasih kerana menjawab. Sekarang ni soalan saya ialah, apakah empati menurut kamu semua? Sila jawab di dalam chat kalau boleh. Boleh saya dapat respons? Saya akan tunggu untuk 30 saat lagi ya.
Okey, tak mengapa. Kita boleh teruskan ya. Mari kita lihat apakah definisi berkomunikasi dengan empati. Menurut Rosenberg dan Chopra, komunikasi tanpa konflik merupakan peringatan untuk terus mengekalkan tumpuan perhatian kita pada tempat di mana kita mendapat apa yang kita perlukan. Ia merupakan komunikasi berasaskan komunikasi empati. Komunikasi ini adalah cara untuk memahami diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik. Manusia pada asasnya mempunyai keperluan yang sama, iaitu keperluan untuk difahami. Konflik timbul bukan disebabkan perbezaan keperluan, sebaliknya perbezaan strategi yang digunakan untuk memenuhi keperluan tersebut. Terdapat 3 prinsip untuk kita melaksanakan komunikasi dengan empati. Prinsip pertama ialah mempunyai empati diri. Maksudnya, kita perlu bersikap kasih sayang terhadap diri kita. Dan juga tidak menyalahkan, memberi perhatian kepada pemikiran kita, pertimbangkan perasaan serta keperluan antara pihak. Prinsip kedua ialah menerima dengan empati, di mana kita perlu melihat tenaga positif daripada orang lain, mendengar dengan sepenuhnya dan menyatakan perasaan dan keperluan daripada orang lain. Dan prinsip ketiga ialah bersikap jujur. Maksudnya kita perlu berkomunikasi pemerhatian kita, perasaan kita, keperluan dan juga permintaan kita dengan lebih jelas tanpa menyinggung perasaan orang lain. Mari kita teruskan ke bahagian yang seterusnya, iaitu elemen berkomunikasi dengan empati. Terdapat 4 elemen atau unsur-unsur untuk berkomunikasi dengan empati. Elemen pertama ialah pemerhatian, di mana apa yang kita lihat, dengar dan ingat menyumbang kepada diri kita sendiri. Dan kita tidak mahu membuat penilaian bila kita membuat pemerhatian. Elemen kedua ialah perasaan, di mana apa yang kita rasa, iaitu emosi atau sensasi, adalah berkaitan dengan apa yang diperhatikan tadi. Elemen ketiga ialah keperluan, di mana apa yang kita perlukan atau maksudkan akan menyebabkan perasaan kita yang kita alami sekarang. Elemen keempat pula ialah permintaan, di mana tindakan yang dijangka akan dilakukan. Bahagian seterusnya bertajuk rangka kerja berkomunikasi dengan empati. Rangka kerja untuk berkomunikasi dengan empati terdiri daripada 4 elemen yang kita telah bincangkan sebelum ini. Yang pertama ialah pemerhatian, di mana perbualan kita patut berfokus pada penyelesaian sesuatu isu. Elemen kedua ialah perasaan, di mana perbualan kita perlu penuh dengan empati. Elemen ketiga ialah keperluan, di mana kita patut pertimbangkan keperluan semua orang. Elemen terakhir ialah permintaan, di mana permintaan kita sepatutnya khusus, positif, perlu diamalkan, praktikal dan berfokus pada penyelesaian sesuatu isu. Apabila kita berkomunikasi dengan empati, kita perlu memerhati dengan jelas apa yang kita lihat, dengar dan rasa, apa yang mempengaruhi kesejahteraan kita tanpa perlu menilainya. Tanpa disedari, kadang-kadang kita menilai, bukan memerhati sesuatu yang berlaku. Sebagai contoh, mungkin kita terlihat rakan sekerja kita menyatakan pendapatnya dengan suara yang kuat.
maka penilaian kita pula akan ialah dia selalu bercakap dalam nada yang marah. Pemerhatian digunakan untuk masa dan konteks khusus. Bagaimana boleh kita membezakan pemerhatian daripada penilaian? Contohnya, apabila kita ingin menilai seseorang mahupun baik atau buruk, jika kita berkata kamu terlalu murah hati, ia merupakan pemerhatian. Tetapi jika kita berkata apabila saya melihat kamu memberi wang makan tengah hari kamu kepada orang lain, saya rasa kamu terlalu murah hati. Ini merupakan penilaian. Apabila kita menggunakan perkataan penilaian yang berkonotasi negatif, kita mungkin berkata, kamu sering menangguhkan kerja. Dan ini merupakan pemerhatian kita. Tapi kalau kita berkata, kamu hanya membuat kerja rumah pada malam sebelumnya, ini akan berubah menjadi penilaian. Contoh berikutnya ialah apabila kita melihat kesan tafsiran seseorang terhadap pemikiran, perasaan dan niat orang lain. Jika kita berkata dia tidak akan mendapat pekerjaannya, kita sedang membuat pemerhatian. Tapi jika kita berkata saya rasa saya tidak akan mendapat pekerjaan ini, itulah yang dia katakan malam tadi. Ia bermakna kita sedang membuat penilaian. Kita perlu sedar bahawa perkataan seperti selalu, tidak pernah, bila-bila, kadangkala merupakan ungkapan pemerhatian. Contohnya, setiap kali kamu bercakap melalui telefon, kamu pasti akan bercakap selama 30 minit. Ataupun, saya perasan kamu tidak pernah mencuci pinggan mangkuk. Kadangkala, kita juga berlebihan dalam menyampaikan mesej dan ini boleh mencetuskan konflik. Contohnya, kamu ni sentiasa sibuk ataupun kamu tidak pernah ada bila saya perlukan kamu. Mari kita cuba latihan ini bersama-sama. Apa yang saya perlu hadirin sekalian membuat ialah untuk mengenal pasti jika ayat-ayat berikut ialah merupakan pemerhatian atau penilaian. Tolong beri jawapan anda di dalam chat. Saya akan memberi masa 1 minit. Setakat ini hanya seorang sahaja yang telah menjawab soalan ini ataupun latihan ini. Yang lain tolong, kalau boleh tolong buat ya latihan ini supaya saya tahu jika kamu semua faham apa yang saya telah sampaikan tadi. Okey, jadi untuk ayat pertama, semalam saya terdengar bunyi tercungap-cungap daripada rakan sepasukan saya. Ini merupakan pemerhatian. Ayat kedua, iaitu Sammy tidak meminta pendapat saya semasa mesyuarat itu juga merupakan pemerhatian kerana dia tidak membuat sebarang penilaian. Ayat ketiga pula ialah Rafi seorang pengurus yang pemarah. Ini merupakan satu penilaian kerana dia menilai pengurusnya sebagai seorang yang pemarah.
Saya ingin tanya, berapa ramai antara kita yang mampu meluahkan perasaan kita? Malah kami jarang meluahkan perasaan. Boleh jadi kerana dari kecil lagi, jika kita menangis atau meluahkan perasaan ketidakselesaan kita, ibu bapa kita akan menyuruh kita untuk diam ataupun mengalih perhatian emosi kita. Perasaan kita ni seolah-olah terhad seperti nota. Jadi apabila kita dapat membezakan perasaan kita kepada pelbagai nuansa dan kita sensitif terhadap perasaan kita, maka perasaan ini boleh menjadi bagaikan simfoni. Sekarang, sila gunakan roda emosi yang terpapar di sini untuk mengenal pasti perasaan kamu pada hari ini. Kalau boleh, sila jawab di dalam chat. Untuk saya rasa gementar sikit. Macam mana dengan yang lain? Apa perasaan kamu hari ini? Ada seorang yang gembira, bagus. Bagaimana pula dengan yang lain? Ada yang mengatakan gembira, bersemangat, teruja. Bagus tu. Terima kasih ya kerana memberi respon. Okey. Terima kasih. Mari kita lihat pula perbezaan di antara pemikiran kita dan juga perasaan kita. Kita boleh membezakan antara perasaan dan pemikiran dengan kegunaan perkataan seperti seolah-olah atau seandainya. Contohnya, saya rasa seolah-olah saya akan gagal. Ataupun saya terasa seolah-olah saya hidup dalam kurungan. Ia juga boleh melibatkan pihak ketiga seperti dia, mereka, itu. Contohnya, saya rasa macam tak ada apa-apa dengan dia. Memisahkan antara apa yang kita rasa dan apa yang kita fikir tentang diri kita, kita boleh membuat penerangan tentang pendapat kita tentang diri kita. Contohnya, saya rasa saya tidak cukup bagus sebagai pemain gitar. Dalam kenyataan ini, saya sedang menilai kebolehan saya bermain gitar tanpa meluahkan perasaan saya. Jadi, jika saya ingin meluahkan perasaan saya akan menggunakan kenyataan seperti berikut ya. Saya berasa kecewa sebagai pemain gitar. Kenyataan ini adalah perasaan sebenar di sebalik apa yang dikatakan tadi, iaitu rasa tidak cukup baik. Saya harap semua boleh faham ya. Sekarang, tolong kita akan buat satu lagi latihan pendek. Dan untuk ketiga-tiga ayat-ayat berikut, sila cuba kenal pasti kalau ayat ini adalah pemikiran atau perasaan. Kamu semua boleh menjawab di dalam chat. Okey.
Okey. Jadi untuk ayat pertama, kenyataan pertama, saya rasa kamu tidak suka saya. Jawapannya ialah ia merupakan pemikiran seseorang. Yang kedua pula, saya rasa takut bila kamu berkata begitu. Itu merupakan perasaan seseorang. Dan yang ketiga pula, saya rasa nak pukul kamu. Ini merupakan pemikiran seseorang. Ya, kalau tu perasaan seseorang, tak tahu pula boleh ke mungkin dia rasa nak pukul. Ya, okey. Terima kasih kepada kesemua yang telah memberi kerjasama dan menjawab soalan-soalan ni ya. Mari kita teruskan. Keperluan ialah elemen ketiga, ya, dan ia memerlukan pengakuan yang datang dari akar perasaan kita. Komunikasi tanpa konflik meningkatkan kesedaran kita bahawa apa yang orang lain katakan dan lakukan mungkin adalah hanya sejenis rangsangan, tetapi bukan punca perasaan kita. Kita juga boleh melihat bahawa perasaan yang timbul daripada cara kita memilih untuk menerima apa yang orang lain katakan dan lakukan serta daripada keperluan dan harapan kita pada masa itu. Ayat saya perlukan sokongan kamu adalah lebih seperti strategi dan bukan menyatakan keperluan. Padahal ayat saya perlukan sokongan menyatakan keperluan kita. Apabila kita mula memasukkan perkataan daripada kamu atau daripadamu dalam ayat keperluan, maka ia bukan lagi keperluan semua orang tetapi keperluan individu. Ayat pertama yang kita gunakan boleh menimbulkan konflik dan kelihatan seperti ianya tanggungjawab orang lain. Mari kita lihat keperluan asas manusia. Keperluan pertama ialah autonomi, di mana kita mempunyai matlamat serta nilai untuk diri sendiri dan juga orang lain. Keperluan asas kedua ialah untuk meraihkan pencapaian dan detik-detik yang penting dalam kehidupan kita dan orang lain. Integriti pula ialah keperluan asas untuk kita menjadi diri kita yang autentik, untuk adanya kebebasan kreativiti, untuk hidup dengan lebih bermakna dan mempunyai harga diri. Keperluan asas yang keempat ialah untuk saling bergantung, di mana kita menerima, memberi penghargaan, keakraban, berkomunikasi dengan orang lain, diambil kira, kita menyumbang, kita mempunyai keselamatan emosi, kita meluahkan empati untuk orang, kejujuran, kasih sayang dan sebagainya. Keperluan asas seterusnya ialah untuk kita bergelak ketawa dan merasa senang, bersenang-senang. Kemudian keperluan asas yang seterusnya ialah untuk semua orang yang mahukan kecantikan, keharmonian, yang memerlukan inspirasi dan juga kedamaian dalam hidup. Dan akhir sekali yang saya rasa memang penting sekali ialah keperluan fizikal kita, iaitu udara, makanan, kesihatan kita, tempat tinggal kita, air, dan juga keperluan seksual dan juga sentuhan. Ya, itu memang penting untuk kita semua sebagai manusia. Terdapat 3 peringkat yang untuk kita mengalami kebebasan emosi. Ya, peringkat pertama ialah perhambaan emosi,
di mana kita melihat diri kita bertanggungjawab terhadap orang lain. Peringkat kedua pula ialah emosi kita menjengkelkan, di mana kita berasa marah kerana kita tidak mahu bertanggungjawab atau menanggung sebarang beban. Dan kemudian peringkat ketiga pula ialah pembebasan emosi, di mana kita mula bertanggungjawab untuk keperluan dan niat kita serta mengambil langkah ke arah apa yang kita mahu. Kita ada satu lagi latihan ya. Saya perlukan hadirin sekalian untuk mengenal pasti jika ayat-ayat berikut ini adalah sejenis keperluan atau ianya strategi. Sila beri jawapan anda di dalam chat ya. Okey, jadi untuk kenyataan yang pertama tu ialah strategi ya. Dan jika kita ingin meluahkan keperluan kita, kita patut cakap, saya rasa tersinggung apabila awak meletakkan dokumen di lantai bilik kerana dokumen ini sangat penting dan perlu disimpan dalam keadaan selamat. Jika kita menggunakan ayat yang saya katakan tadi, dan itu adalah cara kita untuk memberitahu orang lain keperluan kita. Yang kedua pula, kenyataan kedua pula merupakan keperluannya, itu saya rasa semua orang pun tahu ya. Dan yang ketiga ialah strategi ya. Dan jika kita ingin sampaikan keperluan kita kepada orang lain, memberitahu keperluan kita kepada orang lain, kita patut cakap, apabila kamu cakap kamu mahu lakukan sesuatu, kamu tidak melakukannya. Dan sebab itu saya rasa kecewa kerana saya ingin mempercayai kata-kata kamu. So, kenyataan ini lebih spesifik untuk memberitahu orang lain keperluan kita sebenarnya. Now, sekarang kita akan berbincang tentang elemen keempat dalam komunikasi dengan empati, iaitu permintaan. Kita boleh gunakan permintaan secara khusus. Contohnya, saya minta kamu menghormati saya. Dalam ayat ini, terdapat permintaan yang agak sama-sama. Apa yang menandakan hormat kepada kita mungkin tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Jadi, apa yang perlu dilakukan ialah menjelaskan tingkah laku konkret yang akan memenuhi keperluan kita untuk dihormati. Jadi, apa yang boleh dikatakan ialah, saya minta kamu menghadiri mesyuarat tepat pada masanya. Bila kita gunakan kenyataan seperti ini, kita sedang menjelaskan dengan konkret keperluan kita untuk dihormati. Kita juga patut katakan apa yang kita mahu dan bukan apa yang kita tidak mahu. Contohnya, saya minta supaya kamu tidak menghalang idea orang lain. Dalam ayat ini, ia akan mengambil masa untuk orang lain memahami tingkah laku sebenarnya yang kita mahukan. Jadi, permintaan kita perlulah lebih jelas dan kita juga perlu sedar bila kita sedang meminta sesuatu daripada seseorang. Apa yang kita boleh katakan,
ialah di mesyuarat esok nanti saya minta setiap orang menyatakan pendapat masing-masing secara bergilir-gilir. Yang lain pula akan mendengar dengan senyap sehingga pendapat mereka selesai diluahkan. Dengan cara ini, tiada siapa yang akan merasa tersinggung dan keperluan kamu ataupun permintaan kamu boleh difahami oleh semua orang. Kita juga patut mempunyai attitude yang kekal ingin tahu, iaitu curiosity, ya. Apabila keperluan kita tidak dapat dipenuhi atau kita mendapat jawapan tidak, maka kita patut ketahui lebih lanjut kenapa, ya. Tidak ada salahnya jika kita meminta orang untuk mengulangi perkara yang kita telah bincangkan. Jadi, kamu boleh berkata, contoh ayat yang kamu boleh gunakan ialah, supaya kita sehaluan, boleh tak kamu jelaskan apa yang kamu rasa tentang permintaan saya? Dengan berbuat begini, kamu tidak akan bercakap dengan kasar ataupun permintaan kamu akan lebih jelas lagi, ya. Mari kita cuba latihan seterusnya dan saya berjanji ini latihan yang terakhir, ya, untuk hari ini. Sila kenal pasti jika ayat-ayat atau kenyataan-kenyataan berikut ialah permintaan ataupun penuntutan. Kamu semua boleh memberi jawapan di dalam chat. Okey. Jadi untuk kenyataan pertama tadi, saya ingin kamu memahami saya. Ini merupakan tuntutan. And sebabnya ialah kerana saya tidak menyatakan dengan jelas apa yang saya mahukan sebenarnya. Right? Saya hanya berkata saya ingin kamu memahami saya, tapi saya tak cakap dengan lebih jelas lagi bagaimana saya ingin difahami. Dan kenyataan kedua pula merupakan permintaan, ya. Sebab ini lebih jelas lagi, saya telah menyatakan apa yang saya nak daripada orang yang saya bercakap dengan. Kenyataan ketiga pula juga merupakan merupakan tuntutan kerana permintaan tu tidak jelas. Apa yang kita nak tu tak berapa jelas. Jadi itulah sebabnya ini merupakan tuntutan dan bukan permintaan. Terima kasih, ya, dengan kerjasama semua orang. Thank you for answering. Okey. Kita boleh guna formula berikut untuk menyatakan permintaan kita kepada orang lain dengan lebih efektif. Sebab matlamat kita ni untuk mendapat apa yang kita mahu, kan? Jadi kita boleh gunakan formula ni. Formula yang pertama ialah bercakap seperti saya rasa dan kamu luahkan perasaan kamu bila luahkan tingkah laku atau situasi yang berlaku kerana saya perlukan ... sebut keperluan kamu. Dan yang kedua pula, formula kedua pula ialah saya harap kita boleh ... sampaikan permintaan kamu dengan lebih jelas dan berempati.
mari kita lihat contoh berikut ya. Di dalam kumpulan, saya rasa Amir agak dominan. Tetapi saya takut untuk mengatakannya. Saya takut untuk mengatakan saya tak suka kamu kerana kamu agak dominan. Sebab jika saya buat begitu, ia akan menjejaskan hubungan kita. Amir dianggap agak dominan kerana dia sering mengganggu perbualan rakan sekerja lain semasa mesyuarat. Sehinggakan pendapat orang lain tidak dapat disampaikan dengan baik. Jadi dari apa yang kita telah pelajari, right? Ada 4 elemen tadi, right? So elemen pertama, pemerhatian kita. Apa yang kita nampak dalam situasi ini? Amir seorang yang suka mendominasi. Tingkah laku dia mengganggu perbualan orang lain. Elemen kedua tadi ialah perasaan. Apakah perasaan yang kita dapat ataupun timbul bila Amir tidak bagi orang lain bercakap? Kita rasa jengkel kerana ia mengganggu orang lain. Lepas tu kita perlu tahu apa keperluan kita sebenarnya. Kenapa kita rasa begitu? Ialah kerana kita mahu didengari dan kita juga ingin memberi pendapat kita juga dalam mesyuarat tersebut. Dan akhirnya kita patut memberitahu apa yang kita mahu sebenarnya daripada mesyuarat itu. Jadi dalam contoh ini mungkin permintaan ialah seperti memberi semua orang masa 2 minit untuk menyatakan pendapat mereka tentang mesyuarat yang mereka hadiri itu. Jadi saya harap kamu semua boleh faham ya. Dia taklah susah sangat untuk difahami. Tapi kalau kamu semua dah faham sekali, lagi senang untuk kamu praktis ya. Okey. Bagaimana kita akan rasa bila kita menerima mesej negatif daripada orang lain? Contohnya, kamu merupakan seorang yang paling mementingkan diri yang pernah saya temui. Mesti kita rasa tersinggung ataupun sedih kan? Ataupun untuk yang lain pula mungkin marah juga. Tapi bagaimana jika mesej itu bertukar kepada saya rasa kecil hati bila kamu tak melibatkan saya dalam perbincangan kumpulan kerana saya juga mempunyai pendapat. Saya harap kami boleh diberi peluang untuk bercakap bergilir-gilir pada masa lain. Bukankah kenyataan ini lebih baik daripada kenyataan pertama tadi? Kan? Dia tidak agresif macam penyataan tadi. Yang ini tidak menyinggung perasaan sesiapa dan ia jenis komunikasi yang lebih efektif dan juga komunikasi penuh empati. Ya. Bahagian seterusnya bertajuk mengendalikan perbualan yang sukar. Bila kita ingin mengendalikan perbualan yang sukar, kita selalu melakukan 4 perkara ini. 1, menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, menyalahkan orang lain. Yang ketiga, menyedari perasaan dan keperluan kita. Dan yang keempat, menyedari perasaan dan keperluan orang lain. Kamu boleh melihat contoh-contoh kenyataan untuk setiap satu perkara yang kita selalu lakukan bila kita cuba mengendalikan perbualan yang sukar ya. Apa yang kita patut lakukan bila kita ingin mengendalikan perbualan yang sukar ialah untuk berhenti bercakap. Misal kata, kawan kita datang lambat untuk makan malam dan disebabkan dia datang lambat, kita pula rasa marah. Tapi kalau kita berhadapan dengan dia atau kita menegur dia, pasti kita pula akan meletup ataupun jadi lebih marah.
Mungkin kita boleh pilih untuk makan dan tidak menegurnya, tetapi itu tidak akan menyelesaikan konflik antara kamu berdua. Tapi jika kita tidak mahu berbincang atau berhadapan dengan kawan kita, tak mengapa, kita boleh buat begitu. Kita boleh membuat perjanjian. Contohnya, kita boleh kata, hai, jom kita makan dulu, lepas ni kita boleh bincang tentang ini ya, tentang kamu lambat. Ataupun kamu boleh bercakap, saya tidak mempunyai tenaga untuk berbincang tentang ini, jadi mari kita makan dulu. Kita boleh bincang tentang semua ni esok. Kalau kita buat begitu, chancesnya kamu tidak akan perbualan yang kamu akan buat tu tidak akan menjadi sukar lah. Kita juga perlu pertimbangkan nilai dengan memberi latar belakang permintaan kita, semak perasaan dan keperluan kita serta orang yang kita bercakap dengan, dan membuat permintaan untuk menyelesaikan situasi yang kita hadapi. Akhir sekali, kita perlu ubah perspektif kita jika kita ingin mengendalikan perbualan yang sukar. Kita perlu sedar, akui dan terima keperluan masing-masing, mencari hubungan yang lebih mendalam sambil memahami satu sama lain. Perubahan dalam perspektif ialah kesediaan untuk memenuhi keperluan semua orang. Jadi, itulah yang patut kita lakukan as often as possible, ya. Ia akan masuk jauh ke dalam hati dan membuka hati dengan keinginan untuk menyumbang kepada kehidupan orang lain bila kita membenarkan diri kita untuk mengubah perspektif kita ni. Bahagian terakhir webinar ini bertajuk Membina Persekitaran Kerja yang Penuh Empati. Jika kita ingin membina persekitaran kerja yang penuh empati, kita perlu belajar memberi maklum balas. Langkah pertama ialah untuk memeriksa diri kita sama ada kita bersedia untuk memberi input. Kemudian kita mengenali fakta yang sedia ada. Nyatakan nilai yang kamu perolehi daripada keputusan yang berkaitan dengan pemerhatian kamu. Semak bagaimana ia berbunyi, buat cadangan konkret yang boleh dilakukan oleh orang lain pada masa hadapan, dan akhirnya bersedia untuk pelbagai kemungkinan untuk meneroka perkara bersama-sama ataupun isu bersama-sama. Ya. Mari kita lihat contoh mesej seorang pekerja kepada rakan sekerjanya. Hai, macam mana kerja terakhir kamu dan sistem tempahan? Ini adalah cara dia membina hubungan, ya. Saya sangat menghargainya dan saya perlu bekerja keras untuk mempelajari perkara baru dalam sistem tersebut. Saya telah baca draft yang kamu hantar dan apa yang saya suka ialah ayatnya kelihatan mesra dan menyenangkan. Ini adalah cara dia untuk menunjukkan yang dia menghargai apa yang dia telah lakukan, ya, rakan sekerjanya yang telah lakukan. Terdapat beberapa perkara di dalam email yang perlu diberi lebih perhatian, iaitu berkenaan dengan kepanjangan ayat. Saya bimbang jika terlalu panjang, pembaca tidak akan membaca dengan sehingga habis dan mereka tidak akan menerima maklumat kami. Ini ialah cara dia menyatakan kebimbangan dia dan juga fakta, ya. Cadangan saya ialah untuk cuba menghadkan perkataan tidak lebih daripada 300 patah perkataan. Ini merupakan satu cadangan yang dia berikan. Kamu ada cadangan lain ke? Dan ini pula cara dia untuk membuka isu ini untuk dibincangkan antara satu sama lain. Inilah cara untuk kita membina persekitaran kerja yang penuh empati.
supaya kita tak menyinggung perasaan sesiapa-siapa, ya. Kita juga perlu belajar memberi input, menerima input dari orang lain. Itu kadang-kadang tu tak senang, ya, untuk menerima input daripada orang lain. Kita perlu semak sama ada kita bersedia untuk menerima input atau tidak. Apa yang boleh membuatkan kita mempercayai apa yang orang ni sedang bercakap tentang kita. Kemudian kita perlu berlatih supaya kita boleh mendengar mesej tanpa membuat sebarang tafsiran negatif. Ya, semak apa yang menjadikan input ini penting bukan saja kepada kita tetapi kepada orang yang telah memberi input itu kepada kita, ya. Dan akhir sekali, ambil input yang berguna untuk kita. Dan jika ada input yang tak berguna, biarkan. Tak perlu kita nak ambil. Okey? Sekarang, contoh ini menunjukkan cara yang betul untuk menerima input daripada orang lain, ya. So ini adalah dialog antara dua orang. So orang yang pertama, "Hai, saya perasan yang kamu datang lewat ke pejabat beberapa kali. Adakah kamu mempunyai sebarang masalah? Tabiat ni memberi kesan kepada rentak kerja rakan sekerja lain dan mempengaruhi tugasan yang belum selesai. Terima kasih kerana memberitahu saya. Saya benar-benar meminta maaf jika ini telah menyusahkan rakan sekerja lain. Maaf jika saya tidak menyedari mereka juga kecewa dengan perangai ini. Saya akan cuba membetulkannya." Jadi jika kita memberi input begini, ia akan jadi lebih senang untuk kita menerima input daripada orang lain, ya. Sebelum saya menamatkan webinar ini, saya ingin mengingatkan hadirin sekalian tentang beberapa perkara yang kita telah pelajari hari ini, ya. Yang pertama, sentiasa ingat bahawa terdapat keperluan asas untuk setiap tindakan atau action kita, ya. Yang kedua, kami berhubung dengan memahami bahawa kita semua mempunyai keperluan yang sama, iaitu keinginan untuk difahami. Yang ketiga, pelbagai kemungkinan akan berlaku apabila kita sedar bahawa kita sedang mencari sesuatu di luar tindakan itu sendiri dan dari situ strategi baru boleh muncul. Yang keempat, penyelesaian masalah patut saling menguntungkan dan menggalakkan perkongsian. Yang seterusnya, setiap orang diberi kuasa untuk mencipta dan mempercayai satu sama lain. Bila kita sedar bahawa kita lebih baik bersama daripada bersendirian, persaingan untuk kuasa tidak lagi masuk akal. Yang seterusnya, apabila keperluan kita dan perbezaan kita diakui, pilihan menjadi satu kemungkinan. Dan akhir sekali ialah bila kita memberi perhatian kepada keperluan orang lain, kita juga akan memberi perhatian kepada keperluan kita sendiri. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih kerana sudi duduk dan mendengar ceramah saya ni. Saya sekarang akan membuka lantai untuk sesi soal jawab. Jika kamu semua ada soalan, sila tulis soalannya di dalam chat di sebelah kanan, ya. Saya akan cuba sedaya upaya saya untuk menjawabnya. Saya akan memberi 4 minit lagi jika sesiapa ada soalannya.
Memang ada pelbagai jenis buku di pasaran. Jika kamu mahu buku berkenaan dengan topik ni, kamu hanya perlu Google dan tulis topik yang kamu berkenan dan ia akan menyenaraikan buku-buku yang kamu boleh belilah. Saya rasa saya ada dua buku yang saya buat rujukan ni, tapi ia dalam bahasa Inggeris ya. Bagi saya beberapa minit untuk dapatkan tajuknya. Okey, salah satu buku ialah bertajuk Say What You Mean, A Mindful Approach to Non-Verbal or Non-Violent Communication. Penulis buku ni bernama Oren J. Sofer. Satu lagi buku yang ada ialah Non-Violent Communication, A Language of Life dari Marshall B. Rosenberg. Inilah kedua-dua buku yang saya telah gunakan sebagai rujukan lah untuk ceramah hari ini. I hope that helps. You're welcome. Saya akan memberi 30 saat lagi ya kepada sesiapa yang ingin tanya soalan. Okey, terima kasih kepada semua hadirin sekalian kerana sudi duduk dan mendengar ceramah saya pada hari ini. Saya benar-benar berharap kamu semua telah mempelajari sesuatu ya. Dan harap-harap apa yang kamu pelajari boleh digunakan supaya kamu boleh praktis berkomunikasi dengan empati, bukan saja di tempat kerja tetapi di rumah juga dengan keluarga kita dan juga kawan-kawan kita. Ya, sekian, terima kasih.